Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Uh, Jelas suara saya? Alhamdulillah. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Tuan Zazmi, ya Tuan Dr. Syahrul Sahid, ya. Alright, so seperti biasa malam ni kita bercerita lah, cerita mengenai kisah pusaka, kan. Tapi sebelum tu saya nak beri berita baik jugalah, berita baik, kerana beberapa hari lepas, hari Senin rasanya, saya ada share mengenai ex-staff kami, ex-staff kami yang kena COVID, yang sampai stage 4, sampai ditidurkan, dipengsankan lah, dengan bantuan pernafasan, dan alhamdulillah beliau dah sedar, dan sekarang bernafas sendirilah, tanpa bantuan pernafasan. Dah boleh bercakap, tapi badan katanya lemah, masih di hospital, badan lemah lah. Itu memang kita expect lah, simptom daripada COVID ni, kan. Dia bila dah walaupun dah pulih, tapi masih lagi tak sama lah, tak sama, sebab paru-paru dah macam rosak sikit, kan. Okey, hari ni saya nak cerita kisah pusaka, kisah urus pusaka yang saya sendiri handle lah, dah lama berlaku sebenarnya, dah lama berlaku, dan beberapa kali juga saya pernah bercerita, tapi hari ni saya nak cerita dekat 9 suku malam lah. Tajuk tadi jutawan pusaka tapi tak berduit. Apa maksudnya, kan? Cerita macam ni. Pada satu hari, saya di contact lah, di call oleh seorang anak muda, dia kata ayah dia ada attend saya punya taklimat lah di masjid, masjid berdekatan. Okey, lepas tu ayah dia minta kontak saya lah, untuk dapatkan bantuan. So saya tanya, apa masalahnya, kan? Dia kata cerita macam ni. Okey, mereka dah uruskan pusaka arwah mak mereka lah, mak mereka dah uruskan, dah pergi pejabat pusaka kecil, dah isi borang permohonan, malah dah isi borang persetujuan waris, dokumen semua lengkap. Okey, lepas tu dia orang submit, buat permohonan. Dia menunggu lebih 6 bulan tunggu, Lalas dapat jawapan lah. Okey, tapi jawapan tu agak memeranjatkan mereka lah, kerana apa yang disangka sepatutnya untuk dapat jawapan mengatakan bila tarikh bicara, tapi yang dia dapat adalah surat penolakan dari pejabat tanah, pejabat pusaka kecil. Dia mengatakan harta pusaka ditinggalkan tu melebihi daripada 2 juta, maka bukan dalam bidang kuasa pusaka kecil, mana mereka kena bawa kes tu ke mahkamah tinggi. Memang terkejut lah. Mahkamah tinggi maksudnya apa? Maksudnya kena pakai khidmat lawyer lah. Okay. Seperti kebiasaan, orang pertama fikir akan pergi ke satu syarikat amanah, kan, yang semua orang tahu. Okay. Sebab mereka expect murah lah, murah compare dengan lawyer, kan. Lawyer ni selalu mahal, kan. Jadi pergi dan mengadu macam mana ni, kan. Jadi bila mengadu, okey, sebelum tu lupa nak cakap, sebelum tu berapa nilai harta sampai lebih 2 juta, kan? Apa harta yang tinggalkan, So sebenarnya arwah maknya meninggalkan 2 bidang tanah, di kampung pinggiran bandar lah, dia satu tanah 2 ekar, tanah rumah, tempat mereka tinggal, tanah rumah 2 ekar, ada sebiji rumah atasnya, dan satu lagi adalah tanah tepi jalan tu, Satu lagi tanah kebun getah 4 ekar, bukan tepi jalan, jauh ke belakang lah, Jadi Jabatan Penilaian pusaka kecil menolak kerana lebih dari 2 juta. Apa yang berlaku bila kita submit dekat pusaka kecil,
pusaka kecil kalau untuk hartanah dia akan hantar untuk ke Jabatan Penilaian lah yang buat penilaian. Ya, jadi itu yang buat lama sampai 6 bulan tu, ya. Itu 6 bulan kira dulu tu kira okey lah, okey lah, nak kata lama tu biasalah. Ada yang cepat, tapi ada lagi lambat. Tapi sekarang ni masa Covid ni ada yang sampai setahun pun tak dapat jawapan lagi. Bayangkan sebab semua orang work from home kan. Kita nak buat ukur pun tak susahlah work from home kan. Tapi memang sangat lambat kan. Jadi 6 bulan tu kira dah lambat dah, tapi jawapannya pun memeranjatkan lah. Jadi rumah tadi yang 2 ekar tu, ya, dinilaikan 300,000. Okey lagi kan, 300,000 tanah kawasan kampung tepi bandar lah consider 300,000. Dan tapi tanah kebun tu yang itu yang memeranjatkan lah. Tanah kebun getah tu pun tak dikerjakan, getah lama. Dinilaikan dia status dekat grant tu cakap tanah untuk ditanam getah lah kan. Tapi dia orang tak tanam pun, tak ada siapa nak tanam pun. Semua bukan duduk situ kan, dan dia orang bukan penoreh getah lah, semua kerja-kerja biasa. Okey. Jadi dinilaikan 3.2 juta. Yang itu memeranjatkan. Memeranjatkan 3.2 juta. Mana jumlah 3.2 campur dengan rumah tadi, tanah rumah 300,000 jadi 3.5 juta. Bukan ribu, juta. Jadi lebih 2 juta ditolak ya. So macam mana sekarang ni? Macam mana bila ayahnya bagi ceramah saya, kita berceritalah kan, kita membantu urus pusaka kan. Jadi lepas tu saya pun tengok kes tu macam mana So sebelum tu tadi dia pergi cakap Manah tadi pergi check kan. Pergi check dia kata tu apa masalahnya kan. Saya kata yalah, dia kata 1 juta pun dah dekat 30,000 ringgit dia orang nak. Ini 3.5 juta dia orang nak sampai kat 70,000 80,000. Dia kata macam mana ni kan. So saya kata iaitu okeylah tuan. So, kan? Sebab itu kira dalam lingkungan dalam 2% saja saya kata kan. So dia kata saya kata kalau ikut akta probate pentadbiran 1959 kan, orang yang urus pusaka tak kisahlah cakap mana ke, lawyer ke kan, atau individu, dia boleh charge sehingga 5% kan. Mana kalau 3.5 juta tu boleh saja dia charge sehingga RM175,000 dia kata kan. Mak dia kata kami 70,000 pun dah nak pengsan dia kata kan, dengarnya. Tu sebabnya lepas dapat surat tu kami dah jam lah dia kata kan, jam ya. So macam ni dia kata kan. Tak apa macam ni. So tanah ada 2, waris ayahnya dan juga 3 orang adik-beradik lah, 2 lelaki 1 perempuan. So saya kata muafakat macam mana? Tu dah siap DDA form dia kan, persetujuan tanah tu nak bagi macam mana semualah. So maknanya muafakat ada, dokumen dah ada kan, lengkap, tak ada masalah lah. Saya kata ni sepatutnya lah kan. Macam ni lah kami boleh bantu. Kami kata biasanya kalau kes macam ni kami memang tak ikut nilai harta lah, tapi kita ikut skop kerja. Sebab kita masih gunakan khidmat lawyer, kita kena bayar lawyer kena bawa kes tu ke mahkamah, kena bicara dan sebagainya lah kan. So dia kata dan juga dapatkan CJ Faraid sebagainya lah. Okay. Sebab bezanya dekat kalau mahkamah tinggi ni prosesnya perlukan CJ Faraid lah, bila nak dapatkan perintah pembahagian semua tu kan. Jadi saya kata biasanya kami charge RM30,000 tuan, untuk kes macam ni 30. Yalah, daripada 70 ke 30 tu okey lah kan. So tak boleh kurang lagi saya kata. So bila saya fikir-fikir tengok kes tu mudah lah sebenarnya, mudah. Semua waris dah bekerjasama, dokumen pun lengkap jadi carian dia pun sebenarnya mahkamah tinggi tak perlu carian pun tak perlu penilaian semua tu jadi semua dah lengkap. So saya kata ini kira macam kalau orang kata berniaga tak ambil untung lah kan, bukanlah tak untung sangat, tapi tak apa, untuk lebih pada nak bantu ni.
Okey, jadi 20,000 lah saya kata itu yang terbaik. Daripada 30 ke 20,000 tu. Ya, saya tak pernah kurangkan sebab ini kita macam dah kes mudah, kes mudah dia yang dah buat hampir selesai, tinggal nak buat submission kat mahkamah tinggi je. Kami hampir bukan tak buat apa-apa, masihlah kena apa ada kerja lagi kan, lawyer pun banyak kerja lagi kan, tapi banyak kerja apa panggil kerja asas dia semua dah buat. Okey, dia 20,000. Okeylah dia kata okey kami usahakan. Senyap, senyap lebih 1 bulan tak ada apa yang berlaku. Lepas sebulan barulah hubungi saya semula. Okey tuan, sebab kita punya proses apa tu, kita punya proses pertama kali kita akan minta deposit 50% lah 50%. So okeylah kita kena sediakan 10,000. So datang bawa cek 10,000 lepas sebulan tu, lepas tu baru datang nak kumpul-kumpul duit lah kan. Okey, lepas tu kita buat submission, and then sekejap je sebab kat mahkamah tinggi sekejap, dia tak ada perlu penilaian bagai semua kan. Apa-apa nilai pun mahkamah tinggi sebenarnya sedia terima. Tinggal kos lah, sebab kos kena gunakan khidmat lawyer dan pergi mahkamah, tu yang mahal sebenarnya. Okey, so dalam sebulan lebih dah dapat panggil bicara dah. Jadi bicara, bicara tu sebenarnya untuk mahkamah tinggi lagi mudah sebenarnya, sebab dia pertama hanya untuk dapatkan dipanggil ini sebab tak ada wasiat kan, so dipanggil dapatkan LA lah, letter of administration. Okey, itu bicara tu sebenarnya kalau tanya saya bukan bicara pun. Bukan bicara, itu lebih pada macam mana pengesahan proses dia. So, saya ikut tu, saya ikut dengan lawyer, dan seorang je waris perlu pergi pemohon, tak payah saksi sebagainya, seorang je. Jadi pergi dipanggil masuk. Okey, saya tunggu kat luar. Kata orang saya tak merokok lah, tapi kalau bayangkan kalau saya merokok belum habis, sempat habis sisa rokok dah keluar dah dalam 5 minit je. Kejap sebab apa, semua dokumen lengkap semua kan, semua waris bersetuju siapa nak jadi pentadbir semua kan, lawyer dah terangkan cantik, so dah settle. Jadi prosesnya bahagian LA tu dah settle lah. Okey, lepas tu settle, and then sebelum bicara tu dia kena bayar lagi 3% lah, mana dalam 6,000. Itu tak ada masalah lah, bila panggil bicara tu kena bayar lah kan. Jadi baki ada lagi 2,000. 2,000. 4,000. Okey, 20%. Itu kena bayar selepas dapat perintah pembahagian. Kita kalau kat mahkamah ni kena jaga satu je lah, sebab dia dapatkan LA dulu, lepas tu baru dapat DO, distribution order, perintah pembahagian. Kalau pusaka kecil dia boleh sekali dua-dua keluar kan. Jadi kadang-kadang lawyer kalau kita tak pandai, kita saya tak kata tertipu lah, tapi sebab orang nak murah kan, dia ingatkan bila dapat LA dah selesai lah, sebab LA tu atas nama dia kan, tapi bukan dia punya pun, dia hanya pentadbir saja kan. So masih lagi dia ada proses kedua adalah untuk dapatkan distribution order untuk hal tanah kan, tanah rumah semua ni, kedai ke apa, kena dapatkan distribution order, maksud perintah pembagian nak bagi ke siapa. Tadi hanya pentadbir saja. Okey, so lepas tu settle. Kemudian lawyer nak proses untuk dapatkan distribution order lah. Masa tu lah perlukan CJ Parai semua kan. Dan lepas tu tak melibatkan waris lagi lah. Tak melibatkan waris, tak perlu adik, itu lawyer dengan mahkamah lah. So dalam sebulan lebih juga dapat distribution order. Jadi consider selesai lah, betul tak? Jadi bila dapat tu saya pun call kita punya klien tadi kan, pemohon tadi. Saya kata, okey tuan, ni apa tu distribution order dah sampai dah, tuan boleh ambil dah, jadi boleh dah bawa surat ni ke pejabat tanah untuk buat pindah milik lah, 2 milik lah kepada nama tuan lah kan, nama yang atas grant tu lah, atas DO tu lah. Okey, so senyap. Lepas sebulan
hampir sebulan baru sampai datang. Baru sampai datang apa tu dia apa kasih cek post dated check. Post dated check 1 bulan punya post dated check. Ni cerita benar. Maksudnya apa? Maksudnya ialah nak sediakan duit ni memang struggle lah. Sebab mereka orang kampung. Bukan orang kampung. Dan pusaka tu pun bukan dia orang beli. Itu semua turun menurun daripada atuk moyang kepada mak dia orang. Sekarang nak turun kepada dia orang, betul tak? Jadi nilai dulu tak ada sampai 3.5 juta kan, entah berapa ringgit je kata orang kan. Tiba-tiba je dah jadi nilai tinggi macam tu kan. Jadi itu yang saya katakan, dia orang dah jadi jutawan. Ada harta pusaka dapat 3.5 juta kan, jutawan lah kan. Tetapi nak uruskan tu tak ada duit. Tak ada duit pula kan. Jadi last kali dia kasih post dated check 1 bulan. So dia kata okey tuan, check ni dah dah lepas clear, nanti saya akan call balik lah, tuan boleh ambil lah. Okay. So lepas sebulan tu check tu clear, kami bank in, and then terus call dia lah, kata okey, check dah clear, tuan dah boleh ambil lah, dah boleh ambil DO ni, dan tuan boleh bawa lah ke bilik tanah untuk buat tukar milik kan. Tak sampai 30 minit dah sampai lah. Kan, tak sampai 30 minit. Itu beza dia lah. Memang dia nak cepat lah kan, tetapi kengkangan dia adalah keuangan. Jadi itu cerita dia. Cerita ni bukan cerita sedih, bukan cerita gembira, tapi fakta mengenai ramai orang tak faham adalah hartanah, nilai hartanah makin meningkat. Terutama kalau hartanah yang kalau senang cakap lah, kalau orang dekat Klang Valley dia tahu dulu tanah tu murah je, dekat Bangi ke, dekat Dengkil ke, kat mana tu, Sepang lah kan, semua tu dulu macam tak ada harga je kan, tanah kebun, tanah kosong kan, hutan semua kan, tapi sekarang nilai dia berjuta-juta. Jadi isu dia adalah bila seseorang tu meninggal, bila nak uruskan pusaka, bila tanah tu nilai dia lebih 2 juta dan kena diuruskan di mahkamah tinggi, gunakan khidmat lawyer, dia punya game dia, saya panggil game lah, game ni mudah, lebih mudah, lebih cepat, tetapi kos dia berkali ganda. Contohnya kalau kata harta tu bawah 2 juta, kalau kami uruskan, kalau semua muafakat macam tu, dalam 3-4 ribu dah selesai dah. Sekarang ni boleh sampai 30 ribu. Maknanya apa? Boleh sampai 10 kali ganda. Jadi pengejaran tu macam itulah. Mana jika kita mempunyai harta yang ada potensi melebihi 2 juta, dia ada beberapa isu lah. Satu, dalam kes ni tak ada masalah sangat sebab semua waris boleh muafakat. Sebab kalau kita harta 2 juta, perkara pertama yang mahkamah perlukan adalah wasiat. Dia akan bezakan orang yang ada wasiat dan tak ada wasiat. Tapi maksud wasiat tu bukan cerita nak bagasi pada siapa, tetapi wasiat siapa yang dilantik jadi pentadbir. Bila harta 2 juta perlukan pentadbir. Jadi wasiat sangat penting. Jadi dalam kes ni dia tak ada wasiat. Itu saya panggil LA tadi, Letter of Administration. Tapi kalau ada wasiat, kita akan dapat dipanggil Grant of Probate. Nama lain benda sama je, surat kuasa pentadbir lah kan, untuk pentadbir. Tapi game dia lain. Jadi itu penting, pertama. Kedua adalah kos. Kos pusaka, game dia dah lain, dia akan berpuluh kali ganda mahal. Mahal yang memang tak boleh elakkan. Tak boleh elakkan, tetapi alhamdulillah dekat My Pusaka, sebab kita bezanya kalau kita pergi ke minta maaf bukan nak compare, tapi boleh fikirlah, bila fikir melalui syarikat amanah ataupun melalui lawyer. Bayangkan lawyer tu yang kena pergi collect dokumen, kena jumpa waris, bincang-bincang. Dia macam suruh doktor suruh ukur tinggi, ukur berat kan. So benda tu bukan remeh-temeh, tapi memang
tapi penting, tapi kalau doktor lawyer yang kena buat, benda tu akan jadi tedious kan, kos tinggi lah, sebab ada kos perkhidmatan dia mahal kan. Jadi apa yang kami buat, mengapa kos kami lebih rendah adalah kerana semua kerja-kerja asas tu kami dah buat. So lawyer hanya kerjanya yang asas saja, kerja asas dia lah, kerja yang kami tak boleh buat lah, adalah untuk buat submission tu dan juga untuk menghadiri perbicaraan tu. Itu hanya lawyer boleh buat. Itu yang kita bayar kat dia. Jadi dia hanya kita ambil charge tu untuk kerja tu je lah, So kami charge ikut skop kerja, bukan menengok nilai harta. Itu beza kami lah. Okey, nak beritahu je lah, penting kan. Okey, jadi itu kedua. Ketiga adalah bila kita ada harta macam tu, penting kita sebagai pemilik harta kena sediakan kewangan yang cukup untuk waris kita. Kalau tidak nanti takut waris kita tak mampu nanti kan. Kita nak tinggal pada anak pula pun tak kerja, ataupun belum kerja, isteri pun suruh rumah je. So macam mana tu kalau kita tak sediakan kewangan, betul tak? Jadi fikirlah logik, fikir logik dia kan. Jadi penting kita kena tahu nilai harta kita. Kalau kita rasa macam kes tu dia pun tak rasa lebih 2 juta. Tu masalahnya. Tapi sebenarnya semua harta, kalau harta tanah ni, terutama kawasan-kawasan macam saya sebut tadi, Klang Valley, Penang, Johor Bahru, semua tu kan, semua tu ada potensi melebihi 2 juta. Kan mudah saja. Buat masa ni 2 juta. Kena bawa ke mahkamah tinggi. Dan 2 juta tu bukan maksudnya tanah tu saja 2 juta. Mungkin tanah tu tak sampai 2 juta. Mungkin kita ada kereta campur duit bank, pelaburan, semua campur-campur, jadi 2 juta pun dah kena mahkamah tinggi. Itu kena faham. Okey, itu perkongsian dari saya. Saya harap apa yang saya sampaikan ni bermanfaat, bermanfaat dan dapat membantulah. Apa yang pentingnya, kami di My Pusaka sedia membantu. Dan seperti saya cakap, kita bantu bukan di pusaka kecil, di mahkamah tinggi melalui panel lawyer kami, dan juga kalau terpaksa berurusan dengan aman raya pun, insyaAllah kami boleh bantu pemudahkan proses dia. Alright, so itu saja dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.